Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahmi bin Miswan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhairi bin Zali. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Nazri. Hai, nama saya Aida Dahlia binti Hassan. Saya Liana binti Manap. Tamadun Islam mempunyai keunikan dan keistimewaan yang tersendiri kerana ciri-ciri dan sumber tamadun Islam adalah berbeza daripada tamadun-tamadun lain yang wujud sepanjang sejarah ketamadunan manusia. Tamadun Islam juga turut berkongsi beberapa aspek persamaan dengan tamadun-tamadun lain. Antara ciri-ciri universal tamadun Islam adalah seperti berikut: perbandaran, revolusi pertanian, sistem pemerintahan dan pentadbiran, perkembangan perdagangan dan sistem tulisan. Ciri-ciri yang dinyatakan di atas adalah ciri-ciri universal yang ada pada semua tamadun di dunia ini. Walaupun tamadun Islam telah mencapai kemajuan yang amat pesat dalam pelbagai bidang, termasuk sains dan teknologi, bahasa, seni, geografi, sejarah, politik, ekonomi, pendidikan, sastra dan lain-lain lagi. Namun kemajuan ini adalah hasil daripada tamadun Islam menerima pakaian pencapaian tamadun lain serta turut berkongsi pencapaiannya dengan tamadun lain. Sungguh pun begitu, tamadun Islam juga ada ciri-ciri khusus yang membezakannya daripada tamadun yang lain. Ciri-ciri khusus tamadun Islam adalah seperti berikut. Tamadun Islam bersifat kewahyuan. Al-Quran dan Al-Sunnah menjadi rujukan utama tamadun Islam. Tamadun Islam mengimbangi antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Tamadun Islam mempunyai kesepaduan antara jasmani dan rohani. Dengan memiliki ciri-ciri khusus ini, tamadun Islam boleh dianggap sebagai tamadun yang tersendiri. Ia begitu berbeza dari segi sifat, sumber, skop dan skala masa dengan tamadun lain, walaupun terdapat persamaan dari segi ciri-ciri universalnya. Video ini akan berkongsi dengan penonton mengenai keistimewaan dan keunikan tamadun Islam. Semoga video ini akan memberi manfaat kepada semua masyarakat di luar sana. Terdapat 10 keunikan dan keistimewaan tamadun Islam, iaitu seni bina, Al-Quran dan manuskrip, dunia Melayu, barang kemas, tekstil, seramik, kerja kayu dan gaya hidup, mata wang dan cok mohor, kerja logam, senjata dan perisai. Seni bina. Seni bina adalah simbol terawal seni Islam dan ia telah mengekalkan keunggulannya sejak itu. Dalam kategori seni bina, masjid adalah manifestasi tertinggi dari semua. Ciri paling penting sesebuah masjid ialah bahagian dalamnya. Setiap masjid mempunyai tempat untuk berwuduk. Ia diikuti dengan perlakuan ibadah yang disokong oleh barangan seni masjid seperti tikar sembahyang dan rehat. Ia diperindahkan lagi dengan gantungan lampu kaca, pintu dan shilling berhias, di mana lazimnya ia dihiasi dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dalam tulisan khat yang indah berserta motif geometri dan bunga-bungaan. Ciri penting yang lain ialah mimbar yang merupakan tempat duduk imam yang menguatai sembahyang jemaah ketika berkhutbah. Nilai murni yang terdapat dalam seni bina masjid ialah ianya penting untuk mengekalkan kedamaian dan keharmonian beribadah. Al-Quran dan manuskrip. Tulisan khat dan penulisan merupakan aspek utama dalam Islam sejak permulaan Islam. Dalam Al-Quran surah 68 dimulakan dengan ayat yang bermaksud demi kalam dan apa yang mereka tulis dari surah Al-Qalam yang bermaksud pena. Tulisan khat bermula dengan penulisan asas dan telah menjadi seni tertinggi di seluruh dunia Islam.
Sifat huruf Arab yang mudah dibentuk serta maksud tersirat tulisan telah merangsang umat Islam untuk membangunkan dan menggunakan pakai hasil seni tulisan khot pada seni bina, tekstil, lukisan mini dan barangan hiasan yang lain. Sebelum penemuan kertas, kalimah-kalimah Allah yang kemudiannya dikumpulkan sebagai Al-Quran ditulis di atas berbagai permukaan seperti kulit sehingga kayu. Melalui hasil kerja cendekiawan dan ulama Islam, manuskrip berkenaan sains, astronomi, puisi, sejarah, pencahayaan rohani serta beberapa harian telah direkodkan. Nilai murni yang terdapat di dalam Al-Quran dan manuskrip ialah penekanan terhadap tulisan mengekalkan tahap kesenian yang tinggi serta memartabatkan kesenian tulisan. Dunia Melayu bersambung dari selatan Thailand, semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera ke Jawa, Sulawesi dan selatan Filipina. Kepulauan ini telah menjadi wilayah Islam yang paling timur pada 500 tahun yang lalu. Kedatangan Islam di dunia Melayu telah membawa perubahan yang amat besar terhadap masyarakat dalam beberapa aspek. Antaranya, akidah dan kepercayaan, politik dan pemerintahan, perundangan, pendidikan dan keilmuan, bahasa dan sistem tulisan, sosial, ekonomi dan kesenian. Islam telah menjadi tunggak kepada pengaruh global pada waktu itu yang memandu kemewahan kebudayaan. Selama beberapa abad, Asia Tenggara merupakan laluan perdagangan yang terpenting yang disaksikan dunia sekaligus menjadi tempat pertemuan pelbagai empayar Asia, juga sebagai kuasa perdagangan baru yang muncul dari barat. Kedatangan Islam ke dunia Melayu telah mengembangkan dan memajukan ekonomi penduduk serta menggalakkan masyarakatnya untuk hidup saling bantu-membantu bagi mengelakkan kemeleretan hidup. Keris merupakan senjata yang paling dikagumi di seluruh dunia Melayu dan merupakan sebuah simbol identiti kebangsaan di Malaysia. Sehingga kini, keris menjadi lambang kebesaran institusi Kesultanan Melayu. Keunikan keris bukan sahaja terselah ketika ditampilkan dalam gerak jurus persilatan, malah, ia bermula daripada pembuatannya yang teliti dan halus bukan sahaja pada bilahnya, namun merangkumi hulu serta sarungnya yang indah. Kepentingan dan keistimewaan keris bukan hanya sebagai senjata semata-mata, sebaliknya mengandungi makna serta falsafah, nasihat dan pesan kepada pemilik keris untuk dijadikan pedoman. Keris yang bilahnya berliku melambangkan semangat kepahlawanan di Asia Tenggara. Lazimnya digunakan dalam acara ritual mistik di mana segelintir masyarakat yang tinggal di pendalaman mempercayai ia boleh melakukan perkara ajaib dan luar biasa seperti mengalirkan air mata serta mampu untuk terbang dengan sendirinya dan membunuh mangsa. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah mengubah lanskap pandangan semesta, pemikiran Melayu yang terikat dengan kepercayaan tahyul yang bersendikan ajaran Hindu-Buddha kepada ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Realitinya, keris menjadi bahan koleksi yang tinggi nilai dalam masyarakat Melayu. Senjata tersebut dianggap sebagai pelengkap kepada pakaian baju Melayu dan masih relevan kerana memiliki nilai estetika yang telah membuktikan hasil kerja intelijensia masyarakat Melayu dan telah menjadi lambang kebangsawanan kepada tuannya. Zaman akhir prasejarah atau zaman logam merupakan satu zaman di mana kehidupan sosial masyarakatnya mengamalkan kebudayaan yang diperbuat daripada logam. Kebanyakan barang perhiasan yang dimiliki oleh kerabat diraja Melayu pada hari ini dipercayai telah diukir pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 kerana emas pada masa itu mudah didapati antaranya di Sungai Tembeling Pahang. Aspek terpenting pada barang kemas Islam adalah penggunaan teknik untuk menghasilkan seni yang kekal sebagai karya agung. Emas sememangnya merupakan bahan utama yang diolah dalam pelbagai cara daripada hiasan filigri yang menawan hingga ke corak tekan timbul. Penggunaan batu permata berharga merupakan kemuncak kepada pencapaian seniman Islam. Sehingga kini, barangan yang dihasilkan masih mencerminkan keunggulan kesenian yang tinggi mutunya. Golongan elit daripada pelbagai masyarakat Islam lazimnya menggemari batu permata seperti berlian,
zamrud serta delima di samping mutiara dan batu permata separah harga yang lain. Cara batu permata tersebut diolah dan digunakan di dunia Islam agak berbeza berbanding di Eropah. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, hasil buatan tekstil dunia Islam telah diberi perhatian dan dikagumi di serata dunia. Sejak zaman pertengahan lagi di benua Eropah, tenunan sutera dari dunia Islam telah dikumpul dengan banyaknya. Ini memperlihatkan pengiktirafan dunia terhadap kemahiran seniman Islam. Empayar Mughal memainkan peranan utama di dalam penghasilan kain-kain bermutu tinggi, kain-kain sutera bercorak indah, kain-kain kapas berceluk warna-warna kekal dan terang, beserta hasil sulaman dari rantau tersebut begitu popular sekali di mata dunia. Tenunan sutera dan kain brokat baldu yang diperkenalkan oleh Maharaja Akbar yang memerintah pada abad ke-16 diilhamkan daripada tenunan Parsi. Tenunan sutera yang terperinci dan celupan warna yang terang untuk kain kapas amat popular. Berbeza dengan tekstil yang dihasilkan di Iran dan India, tekstil Asia Tengah amat mudah dikenali melalui warna-warnanya yang terang dan motif-motifnya yang ketara. Hasil seni tenunan ikat dari Asia Tengah inilah yang paling menarik perhatian. Bukhara dan Samarkand merupakan dua tempat utama yang menghasilkan pakaian dan kain gantung pada dinding yang menggunakan warna-warna terang, sama ada ditenun pada sutera ataupun gabungan kain kapas dan sutera. Kain ikat ini mempunyai gayanya yang tersendiri dengan memperlihatkan penampilan moden. Kesimpulannya, gerak kerja untuk menghasilkan tekstil bukanlah satu proses yang mudah kerana kebanyakan idea penghasilannya banyak dipengaruhi melalui kaedah transisi atau evolusi. Daripada idea mengolah dan mencipta, akhirnya manusia berjaya memproses serta membentuk pakaian yang bersesuaian bagi kegunaan pelbagai lapisan masyarakat. Barangan tembikar Islam memperlihatkan semangat kesenian yang tinggi. Tukang tembikar dari serata dunia Islam amat mahir dalam penghasilan barangan yang berkualiti tinggi. Pelbagai perubahan yang ketara telah berlaku dalam sejarah hasil seni seramik di dunia Islam, dari hiasan monokrom Nishapur pada abad ke-10 hingga ke-11 sehinggalah kepada hiasan berjalinan dan bergelis biru virus yang diperkembangkan di Iran pada abad-abad seterusnya. Pembaharuan teknik memberi laluan kepada reka cipta struktur yang baru, di mana kebanyakannya bergantung pada bahan mentah kompozit yang dikenali sebagai sedak campuran. Barangan berlukis bahan kilat terus berkembang pada abad ke-13 Masihi. Jubin berhias kaligrafi rumit contohnya merupakan keistimewaan daerah Kashan. Pengaruh seramik Cina juga menjadi semakin jelas. Namun, tukang tembikar Islam mula menumpukan lebih banyak perhatian kepada motif hiasan. Usaha ini mewujudkan satu kacukan seni yang mengagumkan. Ia menonjolkan sifat kesenian Islam yang tersendiri, di samping memperlihatkan hasil seni kaligrafi Arab dan Iran yang serba indah. Nilai murni yang diperoleh ialah sikap tukang tembikar Islam tidak berputus asa, walaupun tidak mempunyai sumber tanah liat kaulin dalam usaha mereka untuk meniru tradisi seramik dari dunia luar, tetapi mereka telah berjaya mencipta tradisi mereka sendiri yang kemudiannya tersebar ke seluruh dunia. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zulhairi Benzali. Saya akan membincangkan kerja kayu dan gaya hidup sihat. Tukang kayu Muslim memberi perhatian yang teliti pada bahan kayu kerana ia jarang diperolehi di kebanyakan tempat. Di samping kekurangan bahan, tukang kayu juga biasa tinggal di kawasan iklim yang memudahkan kayu melending dan mengecut. Oleh itu, mereka memupuk kepakaran yang tiada tandingnya dengan menggabungkan pelbagai jenis kayu dan bahan seperti gading dan geweng. Ukiran yang rumit, bentuk geometri timbul dan
Penggunaan barang mewah seperti gading, cengkerang, kura-kura dan geweng merupakan sebahagian daripada hasil kerja tangan tukang kayu Muslim. Mereka juga memperkembangkan teknik-teknik ukiran dan hiasan kayu seperti kekisi, potong serong, ukiran timbul dan menghasilkan barang yang indah dan diminati di serata tempat. Sifat seberguna bahan kayu merangkumi hiasan dinding, siling, ukiran pintu, sikat rambut, barang-barang kemas dan juga panel tingkap. Walaupun setelah beberapa abad Sepanyol tidak lagi berada di bawah pemerintahan Islam, tukang kayu di Sepanyol telah menghasilkan semula rekaan daripada zaman Islam yang lampau. Kotak kayu yang menjadi tumpuan utama mereka dan tradisi Islam diteruskan melalui penggunaan corak-corak rumit. Ada kalanya tulisan seperti tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah turut disertakan. Seterusnya, nilai murni dalam kehidupan seharian. Kepakaran pengukir-pengukir kayu Muslim telah mencipta satu warisan yang dikagumi di seluruh dunia. Malahan kemahiran mereka turut diiktiraf oleh putera-putera raja dan ketua-ketua padri di Eropah. Seterusnya, mata wang dan cop mohon. Yang pertama, mata wang. Sejarah merekodkan mekanisme penggunaan mata wang bermula dengan mata wang logam dan perak. Kemudian, wang bersandarkan emas dan akhirnya penggunaan wang fiat. Sejarah ini mencatatkan bahawa pelbagai keadaan ekonomi telah berlaku sama ada dengan ekonomi yang stabil, melambung, meleset, malap dan gawat mengikut jangka masa tertentu. Memandangkan keadaan ekonomi tersebut dijangka mempunyai kaitan dengan mekanisme mata wang yang digunakan, maka kajian ini meneliti dari segi aspek bukti sejarah sejauh mana hubung kait di antara mekanisme mata wang yang digunakan dengan ekonomi sesuatu masa tertentu. Penilaian akan dijalankan dari penggunaan mata wang logam di zaman sebelum Islam dan awal Islam sehingga penggunaan wang fiat masa kini. Kajian mendapati bahawa mekanisme mata wang digunakan hubung kait dengan keadaan ekonomi. Dari segi aspek kestabilan ekonomi boleh disimpulkan bahawa era penggunaan mata wang logam, emas dan perak merupakan zaman ekonomi yang paling stabil, diikuti dengan zaman penggunaan fiat bersandarkan emas dan akhirnya era penggunaan wang fiat. Nilai murninya adalah mata wang ini adalah pengganti kepada sistem barter yang lebih adil. Seterusnya adalah cop mohon. Cop mohon merupakan salah satu pengesahan yang dilakukan oleh individu meletakkan tanda nama mempunyai nama mereka selain dari tanda tangan. Ia telah digunakan oleh tamadun terdahulu sejak sebelum Islam lagi sebagai salah satu simbol kuasa dalam tamadun Cina. Maharaja mempunyai beberapa jenis cop mohon. Cop mohon diraja yang akan digunakan kepada beberapa pegawai empayar yang menjalankan perintah maharaja seperti jeneral yang mengetuai sebuah pasukan tentera. Dalam sejarah Islam, cop mohon digunakan sejak zaman Rasulullah SAW pada tahun 628 Masih sewaktu baginda menulis surat kepada Maharaja Ibn Zaitun mengenai seruan Islam. Baginda telah dimaklumkan bahawa Maharaja Ibn Zaitun akan hanya membaca surat yang mempunyai cop mohon. Oleh itu, Rasulullah menggunakan satu cop mohon yang mempunyai ukiran perkataan Muhammad Rasulullah pada surat baginda. Cop mohon direka dalam bentuk dan gaya. Ia tidak mempunyai bentuk perkataan yang perlu digunakan. Ia terpulang kepada si pemilik untuk menentukan bentuk dan teks cop mohon yang dikehendaki. Dalam kebanyakan cop mohon yang dimiliki oleh pemerintah Islam, tulisan kaligrafi yang menunjukkan nama gelaran, tahun
telah digunakan untuk cok mohon individu. Seterusnya adalah nilai murni. Cok mohon memperlihatkan kesenian dan keagungan sesebuah tamadun di dunia ini selain fungsi dan peranan yang penting di dalam pentadbiran sesuatu kerajaan. Kerja logam. Hasil-hasil kerja logam menduduki taraf yang tinggi dalam kesenian Islam. Walaupun kebanyakan objek logam yang kekal hingga kini diperbuat daripada asas alloy, tetapi ia merupakan satu objek yang penting pada masa dahulu. Hampir tiada perkakas yang dibuat daripada emas dan perak yang masih kekal hingga ke hari ini. Barangan yang diperbuat daripada tembaga dan gangsa pula menunjukkan bakat dan kepintaran tukang logam serta kemampuannya daripada segi teknikal. Kebanyakan hasil-hasil kerja logam ditandatangani oleh pembuatnya. Ini memberi petanda bahawa hasil-hasil kerja tersebut merupakan satu objek yang berprestij pada ketika itu. Hasil kerja logam pelbagai jenis telah berkembang di serata dunia Islam. India banyak mengeluarkan barangan bidri bertatah dan juga barangan tembaga beraloi yang lazimnya bersepuk emas. Di China pula, kebanyakan barangan tembaga beraloi ditambah dengan enamel collozoin. Sementara itu, era Safavid di Iran memberikan penekanan ke atas barangan keluli dan tembaga yang biasanya bersalut timah, manakala sumbangan kerajaan Uthmaniyah banyak bergantung kepada penghasilan barangan tembaga yang bertatah. Kemajuan tertinggi di dalam pembuatan kerja logam adalah penciptaan keluli tatah damsyik yang digunakan di seluruh dunia Islam. Sifatnya mudah lentur tetapi mampu dibentuk menjadi bilah yang tajam, menjadikannya amat sesuai untuk dijadikan pedang, kapak, cokma dan lemir yang berkualiti tinggi. Terdapat pelbagai jenis senjata mengikut daerah. Yang paling mudah dikenali ialah pisau belati pendek yang melengkung serta pedang yang panjang dan melengkung. Nilai murni yang diperoleh ialah walaupun senjata dan perisai telah mengalami evolusi, nilai estetika dan kehalusan pertukangan pada senjata dan perisai masih lagi dikagumi sehingga hari ini. Semoga dengan pelaksanaan video pendek ini diharapkan dapat memberi perspektif baru dan menarik minat masyarakat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang keistimewaan dan keunikan tamadun Islam.